dengan kerja, dengan berniaga, dengan jual beli, sampai kita lupa solat maghrib secara berjamaah, sampai kita lupa solat subuh awal waktu, sampai kita lupa untuk bersedekah pada hari ini, sampai kita lupa membaca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini. Jangan sampai begitu sedemikian tuan-tuan. Sebab apa? Yang memberikan rezeki, yang memudah cara dalam kehidupan kita, yang menyenangkan kehidupan kita, yang memberi sihat kepada kita, yang melapangkan kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Usaha tetap usaha dalam mencari rezeki, tapi masih dituntut wajib ke atas kita untuk mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah izinkan kita pada malam ini berkumpul, bukan nak tunjukkan kita ni soleh, bukan nak tunjukkan kita ni baik, tetapi Allah meletakkan kita mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala redha dengan perkara-perkara yang baik kita buat dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan bukan setakat Allah redha, malah Allah terima dengan Allah gembira apa yang kita buat, perkara-perkara baik dalam kehidupan kita. Setiap kita bangun tidur sehingga kita celik dan kita pejam mata kita nanti, mudah-mudahan segala amal ibadah kita lakukan pada hari ini adalah Allah terima dalam keadaan Allah gembira dan Allah redha. Mudah-mudahan kalaulah kita banyaknya amalan kita daripada kecil sehingga ke tua, penghujung usia, banyak amalan kita mungkin semua Allah tak terima kecuali satu, iaitu mungkin solat fardu maghrib berjamaah pada hari ini yang Allah terima, yang menyebabkan Allah ampunkan segala macam dosa kita, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala redha dengan kehidupan kita. Asbab kita hadir majlis ilmu ni mungkin asbab inilah. Allah suka dengan kita, Allah redha dengan kehidupan kita. Kenalah cari setiap masa perkara-perkara baik dalam kehidupan kita, walaupun sekecil-kecil perkara. Kalau kita tak dapat banyak ataupun besar kebaikan itu, tak dapat lakukan sedemikian, carilah perkara-perkara yang baik yang kecil-kecil dulu. Jinak-jinakkan kita dengan perkara kebaikan yang kecil-kecil dahulu, supaya apa? Ada istiqamah lebih lagi banyak datangkan kebaikan yang besar-besar dalam kehidupan kita. Jangan kita duk sibukkan dengan amal kebaikan yang besar-besar, sehingga kan yang kecil pun kita tak mampu, dan mungkin yang besar tu sekali je kita buat. Jangan sampai kita tercecer amal kebaikan kita. Pastikan istiqamah. Kalau katanya dengar azan terus datang solat berjamaah. Kalau kata tahu setiap hari kena baca Quran, pastikan lepas solat fardu bacalah satu muka surat Quran, tak lama pun 3-5 minit sahaja. Kalau katanya satu hari kena beristighfar 100 kali, buatlah 100 kali, tak sampai 5 minit, 3 minit tak sampai. Jadinya pastikan kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan setiap masa. Jadi berbalik pada pengajian kita dalam ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran, yang mana yang lepas kita dah belajar sedikit tentang surah Al-Qari'ah. Betul ya? Saya harap tidak salah ya. Dalam surah Al-Qari'ah kita dah menceritakan ayat pertama sehingga ayat yang kelima, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran tentang surah Al-Qiyamah, tentang peristiwa kiamat. Al-Qari'ah ini bermaksud hari yang menggemparkan, iaitu hari kiamat. Selepas surah Al-Qari'ah ini, kita akan tengok surah Al-Takatsur yang menceritakan sifat-sifat manusia pada akhir zaman, umat akhir zaman, yang mana sangat mencintakan dunia sehingga meletakkan dunia ini yang menjadikan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Cintakan dunia dan takutkan kematian. Itulah penyakit al-wahnun yang sangat Nabi risaukan kepada umat akhir zaman. Nabi sebutkan dalam hadisnya kepada para sahabat, wahai para sahabat, bila mana aku khawatirkan pada umat-umat aku pada akhir zaman nanti mereka banyak seperti buih, lebih banyak daripada buih di lautan. Malah bukan setakat itu, lebih lagi daripada buih di lautan. Lalu yang Nabi maksudkan, yang aku khawatirkan mereka akan terkena penyakit al-wahnun, iaitu mereka yang hubbud dunia wa karahatil maut, mereka yang cintakan dunia dan takutkan kematian. Ini sifat-sifat orang mereka umat akhir zaman. Nabi sebutkan akan ada penyakit al-wahnun, iaitu orang yang cintakan dunia semata-mata sehingga menepikan agama, sehingga menepikan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Meletakkan cinta kepada dunia adalah semata-mata adalah salah, tapi meletakkan cinta kepada dunia hanya untuk keperluan kehidupan mereka,
itu dibenarkan. Sebagai contoh, kalau dalam masakan kita, kalau kita masak ayam masak merah contoh ya, kalau ada malam ni insya-Allah rezeki kita. Ayam masak merah tuan-tuan, kalau kita masak ayam masak merah tu dalam satu kuali lebih kurang 5-6 ketul ayam, kita letak garam tu seguni ke ataupun secubit garam? Kalau tanya mak-mak kita, isteri kita, pastinya jawapannya secubit garam. Hanya sekadar cukup rasa sahaja dalam masakan kita. Masakan itu ibarat kehidupan, garam itu ibaratkan hanyalah dunia. Ambil secubit sahaja dunia ini hanya untuk keperluan kita. Ambil hanya dunia ini hanya untuk keperluan kehidupan kita sahaja di dunia. Jangan melampaui batas dalam kehidupan kita. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak sukakan perkara-perkara yang merosakkan sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kata harta ini boleh selamatkan kita, Allah membalas dengan kalla la yumbazanna fil hutamah dalam surah Al-Humazah. Dan Allah sangat tak suka mereka yang terlalu cintakan dunia sehingga jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Quran itu supaya memberi kesan peringatan kepada kita. Kadang-kadang kita duk sibuk cari rezeki hari-hari sampai lupa nak tunaikan solat. Kadang-kadang kita sibuk cari duit, cari itu, cari ini, cari harta semata-mata kerana sibukkan pangkat kita, kerana sibukkan pengaruh kita, sehingga terlupa solat kita secara berjemaah di awal waktu. Yang itu yang Allah tak suka kalau kita lakukan demikian dalam kehidupan kita. Kalau dah kita banyak harta tuan-tuan, ni kita yang banyak harta. Kalau tengokkan kisah Sayyidina Uthman bin Affan, orang yang banyak harta, sahabat Nabi yang paling rapat dengan Nabi, orang yang kaya raya. Salah tak orang kaya raya orang ini? Tidak. Tapi bila mana yang salah ni, bila orang yang kaya raya tetapi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uthman, saya pernah ceritakan tentang Sayyidina Uthman bin Affan ini, mendapat jaminan masuk syurga oleh Nabi SAW. Antara asbab dua amalan yang Sayyidina Uthman lakukan. Yang pertama, Sayyidina Uthman membeli satu telaga Bi'run Ar-Rumah. Bi'run Ar-Rumah ini pada zaman dulu diberikan nama Bi'run Ar-Rumah. Yang sekarang ini Sayyidina Uthman telah membeli telaga air ini dan dinamakan Al-Bi'run Uthman. Yang sekarang ini berada di Kota Mekah. Kalau kita pergi ziarah Kota Mekah, ditunaikan haji umrah, kita boleh tengok ada satu kawasan telaga Bi'run Uthman. Inilah telaga yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nak diceritakan tuan-tuan, telaga Bi'run Ar-Rumah ini ataupun Bi'run Uthman ini, pada asalnya telaga ini mempunyai satu tuan daripada orang Yahudi. Siapa yang nak minum air daripada telaga Ar-Rumah ini, Bi'run Rumah ini, kena bayar satu gayung air 1 dinar. 1 dinar bersamaan dengan harga sekarang 3 gram emas 999 tuan-tuan. Lebih kurang 800-900 lebih. Tuan-tuan, satu gayung air 900 lebih, 800 lebih. Kalau air yang ini, air 500 liter air desa ni, air mineral biasa kita minum ni, pergi beli kat Petronas RM1 lebih pun kita dah garuk kepala. Mahal air mineral. Apatah lagi kalau siapa yang nak beli air daripada telaga Bi'run Rumah ini, kena bayar satu gayung lebih kurang 1 dinar, 800 lebih ringgit Malaysia. Jadinya Sayyidina Uthman mengambil daripada situ, membeli telaga Bi'run Ar-Rumah ini untuk diberikan manfaat kepada semua sekali, khususnya kepada orang Islam untuk mendapat manfaat daripada air tersebut. Kenapa orang berebut-rebut nak ambil air Bi'run Ar-Rumah ini? Kerana apa? Air ini lebih sedap, lebih baik, lebih sehat berbanding air-air yang lain. Lebih elok airnya. Kalau kita minum tu terus, ada yang mengatakan tapi tidak boleh menandingi air Zam-Zam. Bi'run Rumah ini air yang sangat bersih. Jadi kalau kita tengok dia punya dari sudut sains, dia punya hidrogennya, dia punya oksigennya, H2O-nya, apa semua, itu lebih baik. Tapi air Zam-Zam itu lagi lebih baik. Jadinya kalau nak dikatakan Sayyidina Uthman punya kaya tuan-tuan, kalau tak digunakan untuk diinfakkan kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta Sayyidina Uthman itu boleh digunakan sehingga keturunan sekarang. Tuan-tuan, berapa lama dah keturunan Sayyidina Uthman ini? Ada yang mengatakan 1400 lebih yang lepas Sayyidina Uthman itu dia punya keturunan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang banyak harta,
pastikan sentiasa berjaga-jaga dengan hati kita, berjaga-jaga dengan harta kita. Jangan sampai harta kita menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik pada surah Al-Qari'ah, yang mana Allah Subhanahu wa taala nak